Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala ahlihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pendengar, pada jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik dan juga nikmat hidayahnya, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan ibadat puasa kita dengan sempurna. Ini semua adalah pemberian dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu kita untuk kita dapat menjalani ibadat puasa kita dengan sempurna. Dan alhamdulillah, lagi beberapa hari lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Dan kita tahu bahawa hari raya tahun ini 1441 Hijriah ataupun 1 Syawal 1441 Hijriah tidak sama dengan tahun-tahun sebelum ini, kerana dalam keadaan kita ni yang dalam keadaan circuit breaker ni, untuk kita menyambut hari raya kita dengan seperti biasa. Tapi walau bagaimanapun, harus kita ingat hari raya itu adalah hari kegembiraan. Baik, perkataan hari raya Idul Fitri, Id diambil daripada perkataan Audun. Audun tu maknanya yang berulang, kerana hari raya itu berulang dengan berulangnya tahun. Begitu juga dengan Idul Adha. Idul Fitri bermakna Idul Fitri, hari raya Idul Fitri bermakna hari raya yang menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh diartikan seperti itu. Dan boleh juga maksud fitri dihapuskan dosa kita tu maknanya kita keluar daripada Ramadan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Dan juga kerana pada bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, balik pada tentang hari raya Idul Fitri, dan kita juga sedia maklum bahawa tahun ini kita tak dapat melakukan sembahyang hari raya berjamaah di dalam masjid. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk melakukan ibadat sembahyang sunat hari raya Idul Fitri di dalam rumah. Satu yang harus kita ingat, sembahyang hari raya Idul Fitri merupakan sembahyang sunat yang paling afdal. Sembahyang hari raya, sembahyang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sembahyang sunat yang paling afdal berbanding dengan sembahyang-sembahyang kita yang lain. Sembahyang tarawih kita nak bandingkan dengan sembahyang witir, dengan sembahyang duha, dengan sembahyang istikharah, dengan sembahyang sunat hajat. Kalau kita nak bandingkan dengan sembahyang sunat Idul Fitri atau Idul Adha, maka itu sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sangat mulia, sangat besar pahalanya. Kerana dia, kenapa sembahyang hari raya itu paling afdal? Kerana Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang hari raya seumur hidup Nabi. Mula sembahyang hari raya itu disunatkan adalah pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Syaban. Ada mengatakan pada bulan Ramadan difardukan atau disyariatkan sembahyang hari raya, sembahyang hari raya Idul Fitri. Baik, jadi kalau kita nak sembahyang dengan keluarga, maka kita sembahyanglah seperti biasa. Maknanya sembahyang yang biasa kita lakukan di dalam masjid. Kemudian kita pun dah tahu kan, kemarin berita pun dah umumkan bahawa kita akan boleh mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh mufti kita. Jadi kita sembahyang, yang suami ke, yang anak lakinya, yang ketua keluarganya menjadi imam. Menjadi imam. Sembahyang hari raya beza dengan sembahyang sunat yang lain. Sembahyang sunat hari raya dia merangkumi 2 rakaat. Rakaat yang pertama, sebelum membaca Al-Fatihah, disunatkan, saya ulangkan, disunatkan membaca takbir 7 kali. Di antara 7 takbir itu, tiap-tiap takbir dibaca Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allah akbar. Itu biasa yang kita lakukan.
Kemudian kita baca Al-Fatihah. Kemudian surah apa nak baca? Kalau mampu baca surah Al-A'la. Kalau tak tahu, tak hafal surah Al-A'la, boleh tengok Al-Quran atau boleh baca apa pun surah yang kita mampu. Rakaat kedua pula tambah 5 kali takbir. 5 kali takbir, dalam kitab dinamakan takbir zaidah, takbir tambahan. Kemudian kita beri surahnya nak baca apa? Setelah Fatihah nak baca surah apa? Baca surah Al-Ghashiyah. Kalau mampu, kalau tak mampu bacalah surah-surah apa yang kita nak. Jadi simple solat tarawih. Kalau kita nak tinggalkan ni, fikirlah satu yang kita kena ingat. Ini amalan Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Sebab tu sembahyang hari raya ini merupakan sembahyang sunat yang paling afdal. Mazhab lain, tak silap saya, mazhab Hanafi mengatakan dia adalah wajib sembahyang sunat hari raya. Subhanallah. Baik, jadi itu dari segi sunatnya. Dari segi sunat-sunat yang terdapat pada hari raya sendiri. Baik, apa sunat-sunat yang terdapat pada hari raya itu sendiri? Yang pertama, disunatkan bagi kita untuk menghidupkan malam hari raya. Hidupkan malam hari raya ni dengan hidupkan apa? Dengan hidupkan malam hari raya itu dengan memperbanyakkan amalan, terutama memperbanyakkan membaca takbir. Takbir tu hanya disunatkan pada beberapa period saja. Di antara waktu yang disunatkan untuk kita membaca takbir adalah ketika daripada bang maghrib malam raya sampailah imam mula sembahyang hari raya. Teruskan takbir. Dalam hadis meriwayatkan, kalau tak salah daripada Imam Daruqutni, Nabi SAW bersabda apa? Barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, maka hatinya itu tidak mati di hari matinya hati manusia. Jadi bila kita matinya hati ni, bermakna kita dah tak boleh bezakan yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil tak nampak. Itu namanya hati kita sudah mati. Contoh macam mana hati sudah mati, bila kita nampak maksiat depan mata tu, kita tak nampak tu maksiat. Kita nampak as benda yang biasalah ustaz, biasalah. Pasal hati kita dah tak mati. Dia tak boleh kasih kita cahaya nak tunjukkan bahawa yang depan kita itu adalah maksiat. Na'udzubillah. Baik. Jadi di antara amalan yang boleh membuatkan hati kita tidak mati adalah dengan kita menghidupkan malam hari raya. Kalau kita sibuk, lah ustaz, saya sibuk lah ustaz, saya nak gantung langsir, saya nak vacuum, saya nak mop, tak apa, buat. Islam tidak kata amal dia tak boleh buat tu semua. Tapi bila kita nak buat tu semua, boleh kita selingan. Ada selingan, selitkan dengan membaca takbir. Gantung langsir, hall dah habis, mana kita takbir sama-sama sekejap. Sambung pula takbir, sambung pula gantung langsir bilik pula. Dah habis langsir bilik, baca takbir lagi. Jadi malam kita tu kita hidupkan malam raya kita itu dengan ibadat. Jangan malam raya kita itu kita sibuk dengan masak lodeh, bukan tak boleh, jangan salah faham, bukan tak boleh kita masak lauk lontong dan sebagainya. Cuma jangan kita leka daripada menghidupkan malam hari raya kita itu dengan melakukan ibadat-ibadat. Baik, itu yang pertama, membaca memperbanyakkan takbir. Yang kedua, apa yang sunat-sunat pada hari raya adalah sebelum kita melakukan sembahyang sunat hari raya, maka kita disunatkan untuk memakan sedikit. Makan sedikit, kemudian melakukan sembahyang sunat hari raya. Kenapa? Bila kata makan sedikit ni, makan apa? Makan sedikit ni maknanya kita makan, bila kata makan sedikit ni adalah makna kita makan beberapa biji daripada kurma. Boleh kata kita boleh kata 3, boleh kata 1, boleh kata 5, boleh kata 7. Ambil yang ganjil lah. Ambil sedikit kurma, kemudian barulah kita melakukan sembahyang hari raya. Bukan kata makan sedikit tu kita ambil mangkuk kecil, letak lodi, letak serunding, letak sambal, letak lontong, makan. Makan sedap betul lah makan. Pukul 12 baru tengok, tak aku baru sembahyang hari raya. Rupanya dia makan pinggan kecil tapi 4 kali. Bukan tu. Tapi bila kata makan yang sedikit, bermakna makan kurma. Kenapa ustaz? Kenapa nak kena makan kurma sebelum hari raya? Hari raya Aidilfitri ni maksud saya ni. Kerana untuk break the habit.
untuk menunjukkan bahawa kita ni sudah masuk hari raya, menunjukkan bahawa kita bukan lagi berpuasa, kita sudah berbuka dah macam hari biasa. Breaking the habit kita kan sebelum Syawal kita buat apa? Kita puasa. Bila kata puasa, kita tak makan pagi. Jadi kita tunjukkan perbezaan itu dengan kita memakan pagi sebelum kita melakukan sembahyang hari raya. Yang buat ini, yang mencontohkan ini adalah daripada Nabi SAW. Hadis Sayyidina Buraidah radhiyallahu an mengatakan adalah Nabi SAW tidaklah keluar menuju pada hari raya, yakni sembahyang hari raya, melainkan setelah Nabi memakan sedikit. Makan sedikit itu adalah dengan makan kurma. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa ni perkara-perkara yang kita buat, sunat-sunat hari raya ni, di antara sunat-sunat yang kita boleh buat walaupun kita tak dapat keluar pergi masjid untuk melakukan sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Baik, sebelum saya sambung yang nombor 3 ni, bersalangan dengan Idul Adha. Bila kata sembahyang hari raya haji, kita tak disunatkan untuk makan dahulu sebelum kita pergi sembahyang. Kerana apa? Kita dituntut untuk mempercepatkan sembahyang hari raya haji atau sembahyang hari raya Idul Adha agar mempercepatkan untuk lekaskan upacara penyembelihan korban. Itu beza dia. Baik. Balik pada tentang antara lagi sunat hari raya. Yang ketiga adalah mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni dia special ni sembahyang. Mandi sunat hari raya ni adalah dia disunatkan bagi semua lapisan manusia yang agama Islam. Maknanya apa? Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang dah kahwin, yang belum kahwin, yang budak belum balik, yang dah balik, maka sunat mandi sunat hari raya. Kerana mandi sunat hari raya itu disunatkan kerana harinya, bukan kerana sembahyang hari rayanya. Jadi bila kata kita tak dapat pergi sembahyang hari raya, doesn't mean kita boleh tertinggalkan perkara-perkara sunat yang lain. Mandi sunat hari raya ini disunatkan bagi semua orang. Hatta orang yang dalam keadaan haid sekalipun sunat juga mandi sunat hari raya. Subhanallah. Dan masuknya waktu sembahyang sunat mandi sunat hari raya ini, masuknya waktu mandi sunat hari raya adalah dengan masuknya pertengahan malam. Pertengahan malam. Tapi lepas subuh tu kita nak mandi tu lebih afdal lah. Lagi nak dekat nak sembahyang hari raya tu lebih afdal. Baik. Adalah sebab kenapa dia masuk 12 malam, pertengahan malam tu nak bahas yang panjang. Cuma apa nak kata sini, sembahyang mandi sunat hari raya itu kita jangan lupa, jangan kita tinggalkan. Setahun sekali je, ataupun setahun 2 kali je, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ini je dapat mandi, dapat pahala mandi yang dapat pahala pula tu. Subhanallah. Tu yang ketiga. Yang keempat, sunat pada pagi hari raya itu kita pada pagi hari raya itu kita berhias diri. Sunat pada hari raya itu kita berhias diri walaupun kita tahu bahawa kita tak keluar hari tu. Sunat pada pagi hari raya itu kita berhias diri, pakai wangi-wangian, kita pakai pakaian yang baru, sama ada yang kecil ataupun yang sampai kepada yang tua. Walaupun kita tak keluar rumah. Alah ustaz, kita tengah circuit breaker ustaz, buat apalah kita nak pakai baju cantik-cantik. Siapa nak pergi tengok? Kita pakai baju baru ni, kita pakai baju yang cantik, pakai minyak wangi ni, kita bukan nak siapa tengok, tapi kita pakai ni kerana harinya. Kita pakai pakaian yang cantik ini adalah kerana harinya. Jadi Allah melihat bagaimana kita mengagungkan hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Jadi ni semua ni kita pakai ni dapat pahala. Tak rugi. Jangan khawatir jemaah sekalian, jangan khawatir, jangan kita risau. Walaupun kita pakai tak ada orang datang, kita ahli keluarga kita saja. Lagi-lagi sekarang sedang circuit breaker ni, tak ada orang datang, confirm tak ada orang datang. Jadi walaupun sedemikian keadaan pun tetap kita disunatkan untuk menghiaskan diri, pakai pakaian yang wangi, pakai pakaian baru, bercelak mata, pakai berwangi-wangian dan sebagainya. Subhanallah, maka kita dapat pahala. Tu yang keempat. Pertama menghidupkan malam hari raya. Yang kedua, kita makan sedikit sebelum
kedua, kita makan sedikit sebelum kita sembahyang hari raya. Yang ketiga, kita mandi sunat hari raya. Yang keempat, kita menghias diri memakai pakaian-pakaian baru dan cantik pada pagi hari raya. Yang kelima, yang terakhir yang Al-Fakir dapat kongsikan, yang kelima adalah jangan lupa untuk kita mengucapkan tahniah kepada orang-orang yang kita jumpa pada pagi hari raya. Kalau kita sekarang ni, keluarga kita lah nak ucapkan tahniah apa, semoga Allah SWT tahniah yang biasa kita sebut, yang biasa kita dengan minal aidina wal faizin, semoga Allah SWT menggolongkan kita daripada golongan orang yang akan mengulang, bermakna orang yang akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Wal faizin, dan orang-orang yang berjaya, jaya mendapat keampunan, berjaya mendapatkan rahmat Allah SWT pada bulan Ramadan. Atau kita boleh sebut atau boleh ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin ajmain. Semoga Allah SWT menerima semua amalan-amalan kita, dan semoga sepanjang tahun kita dalam keadaan kebaikan. Jadi inilah apa yang Al-Fakir dapat kongsikan tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan hari raya, khususnya sembahyang sunat hari raya. Walaupun kita tak dapat buat di masjid, maka jangan lupa, jangan kita tinggalkan sembahyang hari raya Idul Fitri pada tahun ini. Walaupun keadaan tak mengizinkan untuk kita keluar, kita kena ingat sembahyang sunat hari raya merupakan sembahyang sunat yang paling afdal. Dan selalu ingat, kenapa paling afdal? Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Subhanallah. Itu saja apa yang dapat Fakir kongsikan. Semoga kita dapat manfaat dan semoga kita dapat amalkan. Mohon maaf atas silap kasar dan juga tersilap bahasa. Semoga kita dapat mengamalkan dengan yang terbaiknya, insya-Allah. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.